Dalam sektor pertanian, tanah yang subur menjamin hasil pertanian yang memuaskan. Justru itu, pemilihan baja yang sesuai adalah penting untuk memastikan tanah yang disirami saban hari membuahkan hasil. Kini, baja organik menjadi pilihan petani-petani. Kita ikuti cara pembuatannya. Baja organik adalah baja semula jadi yang dihasilkan menggunakan bahan yang mengalami proses perebutan dan menghasilkan nutrien penting yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Terdapat pelbagai jenis baja organik asli termasuklah hasil pupuk kandang, tanah gambut, seluri, kompos cacing, kumbahan dan guano. Menyedari hakikat bahawa kesedaran para pengguna terhadap pemilihan makanan yang sihat dan bebas daripada kesan bahan kimia serta penggunaan racun serangga telah menjadikan syarikat Biodynamic Fertilizer mengeluarkan baja organik untuk kegunaan pertanian. Penggunaan bahan kimia secara tidak seimbang dalam penghasilan baja sebenarnya boleh menyebabkan kerosakan sifat semula jadi tanah dari segi fizik, kimia dan biologinya. Jadi, baja kompos yang dihasilkan oleh syarikat ini dapat memperbaiki semula struktur tanah kepada keadaan asal dan menghidupkan semula biologi tanah. Selain itu, baja organik yang bebas daripada patogen, parasit serta fitotoksin amat diperlukan dalam mempertingkatkan hasil tanaman. Bahan-bahan asas pembuatan baja organik lazimnya menggunakan najis ayam, najis kambing, sisa tumbuhan seperti sisa kelapa sawit serta kompos cacing. Formulasi campuran bahan-bahan organik ini akan melalui proses pemeraman dengan mikrob yang dikenali sebagai EM selama 3 minggu. Proses pemeraman dan penguraian oleh bakteria pengurai bahan organik dilakukan di kawasan terbuka, tetapi ianya terlindung daripada matahari dan hujan. Di dalam penghasilan baja organik ini juga, campuran bahan-bahan kompos yang mengalami proses perebutan ini akan ditapis dari segi partikel saiz dan bahan bendasing pula perlu disingkirkan sebelum menjalani proses pencampuran berikutnya. Penghasilan baja organik atau perimportan baja organik dari negara luar mestilah mengikut piawaian yang telah ditetapkan di bawah Peraturan Kuarantin Tumbuhan 1981 dan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Jadi, kilang yang mengeluarkan baja organik untuk kegunaan pertanian tidak terlepas daripada perundangan yang telah diwartakan. Unsur-unsur utama dalam penghasilan baja seperti nitrogen, fosforus serta kalium amat diperlukan selain mineral tambahan iaitu boron, kuprum dan mangan. Baja organik ini merupakan media ataupun sumber mineral semula jadi yang dihasilkan daripada sisa buangan pertanian dan peternakan, dan ianya melalui proses perebutan dan dikitat semula dan diperkayakan lagi dengan sumber EM iaitu sejenis campuran mikrob yang unik yang dihasilkan daripada saintis tempatan, dan ia bertujuan untuk menggalakkan nutrien di dalam tanah dan memberi kesan yang mudah dan menggalakkan kepada tanaman. Dan baja organik juga mempunyai unsur nitrogen, potasium dan kalium yang bertindak sebagai penyubur pokok dan daun, menggalak kepada akar dan penggalak kepada bunga dan buah. Semasa proses pencampuran bahan kompos organik, pihak kilang akan memantau setiap prosedur mesti mengikut spesifikasi yang ditetapkan untuk mendapatkan kualiti baja organik yang bermutu tinggi. Antara perkara asas yang dititikberatkan adalah bekalan oksigen yang diperlukan oleh organisma tanah dan bakteria untuk hidup. Tanpa bekalan oksigen yang berterusan, organisma penting ini akan mati dan akan digantikan dengan organisma yang tidak diperlukan. Seterusnya, penghasilan baja organik menjadi terbantut. Jadi, di kilang pemprosesan baja organik kebiasaannya dilakukan secara terbuka dan pengudaraannya berjalan dengan lancar.
Kadar kelembapan yang betul juga penting untuk menghasilkan pelet baja organik yang sihat. Mikroorganisme memerlukan persekitaran yang lembap untuk penghantaran nutrien. Jika bahan-bahan kompos terlalu kering, proses penghasilan baja berjalan perlahan. Sebaliknya, jika bahan kompos terlalu lembap, tanah akan menjadi berat dan oksigen akan tertekan keluar, menyebabkan baja yang dihasilkan berbau busuk. Baja organik yang dihasilkan dalam bentuk pelet ini secara saintifiknya mengandungi mikroorganisma fotosintetik dan actinomycetes yang berfungsi menyediakan makanan tumbuhan dalam bentuk yang ringkas dan dapat diserap. Baja organik yang dihasilkan oleh syarikat ini telah dipasarkan ke beberapa buah negeri di Malaysia seperti Sabah, Sarawak, Kedah, Perak, Selangor dan Pahang. Dijangkakan dalam masa terdekat syarikat ini akan memasarkan baja organik ini ke seluruh Malaysia dan beberapa buah negara lain. Terdapat dua jenis baja biodynamic fertilizer yang dihasilkan oleh syarikat ini, iaitu jenis serbuk powder dan pelet dengan harga sekitar 65 sen hingga RM1.20 sekilogram. Kebaikan baja organik ini ia dapat mengekalkan kadar kelembapan tanah dan ia juga dapat mengekalkan kadar pH tanah yang berpanjangan. Dan baja organik ini juga ia adalah mesra alam dan tiada kesan sampingan kepada pengguna. Apabila menggunakan baja organik, ia dapat memperbaiki ekologi dan struktur tanah. Dengan menggunakan baja organik juga ia dapat merencatkan pembiakan bakteria jahat iaitu patogen yang sejenis penyakit tanaman. Bagi memastikan keselamatan dan kualiti makanan lebih baik, kita seharusnya berjuang agar generasi akan datang dapat menukar penggunaan input pertanian kimia kepada penggunaan organik. Pertanian mampu menjana pendapatan lumayan kepada pengusahanya. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja dulu saya dapat bersama dengan anda. Diharapkan paparan sebentar tadi dapat memberikan input dan maklumat berguna buat anda penonton setia Agrotech. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan ataupun komen yang ingin dikongsikan bersama, anda bolehlah menghubungi kami di talian 03-2288-7870 ataupun juga menerusi email kami iaitu agrotech@rtm.gov.my. Baiklah, sebelum berpisah, akhir kata daripada saya, sentiasa ingat, pertanian adalah perniagaan.